Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafizal Zaman, bertemu rakan tugas Gigi Ahmad. Hari ini hari yang sangat-sangat penting untuk satu negeri, iaitu Sabah, negeri di bawah Bayu, yang mana kalau kita lihat kebanyakan laporan-laporan berita di dada-dada muka depan akhbar hari ini memaparkan banyak perkara yang berlaku di negeri tersebut, yang mana kalau kita lihat satunya mengenai kes COVID-19 yang semakin meningkat, ada 7 kluster sekarang ini dan semalam satu kluster baru dikesan. Kemudian berlangsung juga PRN Sabah, pilihan raya negeri Sabah itu yang akan dilaksanakan pada 26 September dan semalam pengundian awal telah berlangsung dan proses berjalan dengan lancar. Dan yang ketiganya adalah apabila ada pihak-pihak tertentu yang mahu melakukan onar di negeri tersebut ketika mana PRN Sabah itu berlangsung. Dan melihat kepada perkara itu, PRN Sabah yang mana kalau kita lihat kluster baru dikesan semalam iaitu kluster Bangau-Bangau, tapi kita perlu melihat juga dada-dada akhbar pada hari ini, yang mana kalau kita lihat NST, New Straits Times menyatakan bahawa PRN Sabah under control, semuanya berjalan dengan lancar, tiada keperluan untuk menangguhkan PRN Sabah tersebut. Ini adalah kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham yang menyatakan perkara itu semalam. Kalau boleh rakan-rakan di bilik kawalan untuk memaparkan berita muka hadapan NST yang ketika ini yang anda saksikan, yang mana kalau kita lihat segala SOP yang telah pun ditetapkan di negeri Sabah telah pun dipertingkatkan, dan KKM sendiri telah pun meningkatkan katil-katil, mesin bantuan pernafasan, ventilator yang telah pun dibawa daripada Semenanjung Negara ke negeri itu, dan ada juga keperluan sekiranya mesin-mesin ventilator masih lagi tak cukup, akan ada backup, orang kata persediaan awal, tambahan di situ. Dan itu adalah muka akhbar hadapan NST. Kita melihat juga kepada The Star, iaitu yang menyatakan stay safe and vote. Despite the spike in the COVID-19 cases in Sabah, we'll see a stricter implementation of physical distancing SOP, especially during upcoming state election. And COVID-19 patients will not be allowed to vote, while those from 3 other groups will be able to cast their ballots. Jadi, ini bermakna mereka yang mempunyai jangkitan COVID-19 ataupun sedang menjalani kuarantin di Sabah akibat daripada COVID-19 itu tidak dibenarkan sama sekali untuk mengundi. Dan keputusan itu walaupun masih dalam perbincangan dalam peringkat Majlis Keselamatan Negara, KKM dan sebagainya, tetapi itu adalah keputusan awal yang dikeluarkan, dan SPR sendiri akan meneliti perkara itu dengan KKM dan juga MKN untuk melihat sama ada bagaimana sekiranya pesakit COVID-19 boleh keluar untuk mengundi ataupun mereka dibenarkan untuk mengundi di hospital. Dan semalam Tan Sri Nur Hisham menyatakan bahawa mengundi di hospital masih lagi tidak dibenarkan kerana hospital tidak diwartakan sebagai pusat mengundi. Tapi apapun perkembangannya, kami akan bawakan di Astro Awani. Jadi Gigi, apa cerita lagi satu, Fizi, kalau kita lihat di muka hadapan berita harian masih lagi menumpukan kepada Sabah, tapi ini angle lain pula apabila polis memantau individu yang mempunyai 2 kerayatan yang dikatakan akan masuk secara besar-besaran ke Sabah untuk mengundi dan membuat kekacauan pada pilihan raya negeri. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur ada berkata berdasarkan risikan pihaknya, kumpulan individu berkenaan sebelum ini pulang ke negara asal namun akan kembali ke Sabah untuk mengundi. Dan kalau kita lihat detail atau perincian yang dibawakannya adalah beliau berkata sehubungan itu pihak polis tidak sekali berkompromi terhadap mereka yang berniat mengganggu gugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Katanya polis tahu ada individu yang memegang 2 kerayatan, dikatakan akan masuk secara besar-besaran untuk mengundi. Dan saya beri amaran jangan ganggu proses pilihan raya ini dan jangan ada pihak yang cuba buat kacau proses demokrasi ini. Fizi, kita tahu bahawa kalau kita cakap pasal kerayatan, Malaysia adalah merupakan negara yang tidak membenarkan 2 kerayatan ini, termaktub dalam mengikut perkara 24/1 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa kerajaan persekutuan juga boleh melucutkan kewarganegaraan Malaysia kepada individu yang memperolehi kewarganegaraan negara yang lain. Dan persoalannya adalah
bagaimana seseorang individu itu boleh mendapat dua taraf kerakyatan. Itu sebenarnya persoalan yang perlu kita lontarkan, dan apa yang mereka mahukan apabila dikatakan akan masuk besar-besaran, adakah sama ada untuk mengganggu proses pengundian itu atau proses kempen itu. Sebenarnya kita perlu serahkan kepada pihak berkuasa untuk menangani perkara ini. Ya, betul tu. Dan apa yang menarik mengenai laporan di muka hadapan berita harian ini adalah Tan Sri Abdul Hamid Bado menyatakan bahawa mereka yang mahu membuat kacau ini katanya akan menyokong sesebuah parti untuk meraih undi dan sebagainya. Jadi timbul persoalan seperti yang Gigi katakan, selain daripada persoalan bagaimana mereka mendapat dua kerakyatan, tetapi persoalan yang sebenar adakah keterlibatan parti dalam negara ini untuk melaksanakan perkara itu, adakah mereka ini dibayar dan sebagainya. Itu masih lagi menjadi persoalan yang mana saya pasti Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga anggota penguatkuasaan agensi lain SPRM dan sebagainya akan menjalankan siasatan penuh mengenai perkara ini, sama ada ia ada terkait ataupun tidak dengan parti dalam negara, kerana itu adalah sumber dan juga kenyataan daripada Tan Sri Abdul Hamid Bado menyokong sebuah parti. Itu bermakna adakah ada keterlibatan parti dalam negara itu sendiri. Okey Gigi, dalam masa yang sama kita nak bawa perkembangan angka terkini COVID-19 yang mana kalau kita tengok 2 hari lepas baru saja muncul kluster baru, dan hari ini ada lagi maksudnya semalam dalam masa 24 jam ada lagi diumumkan mengenai kluster baru, dan ini dikatakan bahawa kluster bangau-bangau telah dikesan dan 82 kes baru telah dicatatkan. Dan KKM oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata terdapat 168 kes yang telah pulih dalam COVID-19, dan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sebenarnya adalah 9,563 kes dan tiada kematian baru dilaporkan. Tetapi sebenarnya fokus kita adalah kepada kluster-kluster baru ni di Sabah ni. Hafizi, adakah perlu diadakan temko di Sabah ketika ini memandangkan kes yang menular pun sangat tinggi setiap hari? Ya, betul tu. Dan itu menarik sekali Gigi apabila Gigi melontarkan mengenai perkara itu. Kerana apa? Kerana berdasarkan laporan di The Star, ada sebuah laporan yang menyatakan bahawa pakar-pakar kesihatan menyatakan kebimbangan mereka apabila PRN Sabah itu tetap dijalankan ketika mana COVID-19 ini masih terus menular, dan juga setiap hari kes di Sabah meningkat dengan berpuluh, bukan kata satu angka, dua angka. Itu yang dinyatakan oleh pakar-pakar kesihatan yang menyatakan kebimbangan apabila PRN Sabah ini yang melibatkan 1.2 juta pengundi di Sabah yang akan mengundi pada 26 September ini. Itu yang menjadi kebimbangan ketika ini di Sabah, disebabkan oleh kluster baru muncul, dah 7 kluster yang ada di Sabah, dan itulah yang menjadi kebimbangan di sebalik laporan yang dinyatakan oleh Tan Sri Abdul Hamid Bado yang menyatakan bahawa ada golongan-golongan tertentu yang masuk yang ingin membuat kacau dan sebagainya, dan golongan ini pula kita tidak tahu sama ada mereka telah pun menjalani saringan kesihatan ataupun tidak, dan adakah mereka mempunyai COVID-19 ataupun tidak. Itulah yang menjadi masalah di Sabah sekarang ini. Dan kita tidak mahu zon-zon merah itu semakin bertambah di Sabah. Betul. Disebabkan oleh PRN ini, dan apa pun yang pastinya bila anda melakukan kempen, perlu ikutlah SOP dan langkah berjaga-jaga itu perlu diambil kira juga ketika ini. Ya, betul tu. Dan masih lagi dalam perkembangan di Sabah yang kalau kita melihat semalam merupakan berlangsungnya proses pengundian awal, dan berdasarkan kenyataan daripada SPR, pengundi di Sabah 76% keluar mengundi awal di 55 pusat mengundi. Dan sebanyak 76% daripada 16,877 pengundi awal terdiri daripada anggota polis, tentera dan juga pasangan mereka tunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Negeri Sabah pada semalam. Dan SPR merekodkan peratusan itu selepas 55 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi sehinggalah 5 petang semalam. Dan itu adalah proses pengundian awal yang berlangsung di Sabah melibatkan anggota-anggota keselamatan yang mana mereka ini merupakan petugas-petugas barisan hadapan yang setiap hari bergadang nyawa untuk memastikan bahawa sepanjang negara tidak berlorisi, kadar jenayah itu dapat dikurangkan, dan juga banyak lagi perkara yang mereka korbankan. Dan ini adalah proses pengundian awal untuk mereka, dan ini adalah
semalam adalah hari penting untuk PRN Sabah itu sendiri. Dan dari jumlah yang Fizi sebutkan tadi, ada diberitahu oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahadur bahawa 270 pegawai dan anggota polis di Sabah itu tidak dapat mengundi awal kerana mereka terpaksa melalui proses kuarantin. Dan kalau kita tengok faktor-faktor ini dikuarantinkan, positif COVID-19 dan juga mungkin faktor jauh daripada pusat pengundian itu akan menjadi faktor juga nanti pada 26 September itu kalau kita nak lihat peratusan pada akhirnya berapa yang akan keluar mengundi, dan itu akan kita bawakan liputannya pada 26 September ini pastinya. Dan salah satu lagi perkara yang sedang berlaku di Sabah adalah berdasarkan Tan Sri Dato' Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa sekiranya mereka, kita tahulah apabila PRN Sabah ini banyak sekali anggota-anggota polis kemungkinan besar ditugaskan ke sana, tentera dan sebagainya, banyak agensi-agensi penguatkuasa media kita juga pergi ke sana untuk membuat liputan dan ini melibatkan jumlah rakyat Sabah yang pulang ke Sabah itu adalah sangat tinggi. Dan satu perkara yang perlu diketahui dan diambil kira, ini adalah perkara yang penting, individu yang mempunyai gejala selepas pulang dari Sabah diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 di hospital. Manakala mereka yang tidak bergejala turut digalakkan untuk berbuat demikian. Tak wajib tapi digalakkan. Katanya pendirian KKM ialah mereka yang kembali dari Sabah, kalau bergejala kita wajibkan, kalau tidak bergejala kita galakkan untuk jalani ujian saringan COVID-19 disebabkan oleh negeri itu mengalami peningkatan kes yang agak tinggi setiap hari ketika ini dan 7 kluster telah pun dikesan. Dan dalam masa yang sama katanya pengundian untuk PRN Sabah tidak dapat dilakukan di hospital memandangkan premis itu belum diwartakan sebagai pusat mengundi. Itu adalah antara perkara-perkara mengenai yang dibimbangkan sekarang ini di Sabah. Dan kalau kita lihat sebenarnya sebahagian besar pengamal media sebenarnya berada di Sabah untuk membuat liputan sebenarnya PRN Sabah ini, dan timbul persoalan juga bagaimana mereka pulang nanti kan. Tapi kita harapkan mereka di sana juga mengamalkan langkah berjaga-jaga dan kita harapkan virus berkenaan tidak mencipta gelombang baru di Semenanjung nanti. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak pergi sedikit kepada perkembangan politik tanah air negara, yang mana kalau kita lihat kenyataan ataupun kontroversi kes yang dikeluarkan oleh bekas menteri daripada Pakatan Harapan, iaitu bekas Menteri Pelancongan Datuk Muhammad Ketapi, yang menyatakan bahawa ada isu lah terpalik di situ, yang mana ucapannya melalui beberapa kempen dijalankan telah pun mengguris hati, dikatakan didakwa mengguris hati setengah pihak. Yang mana kalau kita lihat berdasarkan laporan terkini semalam, Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal sendiri mohon maaf secara terbuka susulan kenyataan pemimpin parti itu menghina pasukan keselamatan ketika OP Daulat 2013 di Lahad Datu. Dan Muhammad Syafiq menyefatkan perkara itu telah dikeluarkan secara spontan dan disalah erti tanpa niat untuk menghina prajurit negara. Dan katanya, saya selaku Presiden Parti Warisan dan Ketua Menteri Sabah mohon maaf kepada setiap anggota keselamatan, ahli keluarga mereka, seluruh rakyat Malaysia atas kenyataan seorang pemimpin parti itu baru-baru ini. Dan kenyataan beliau itu dikeluarkan secara spontan dan telah disalah erti dan sama sekali tidak berniat untuk menghina para prajurit dan juga anggota keselamatan negara kita yang telah pun mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan rakyat dan juga negara ini. Ini jadi isu yang menjadi agak besar dan juga mendapat perhatian daripada ramai pihak kerana ini melibatkan nyawa anggota keselamatan negara, yang mana kita tahu ada beberapa individu ataupun mereka ini telah pun terkorban dalam usaha untuk mempertahankan Lahad Datu itu daripada dicerobohi, dan apabila ia didakwa sebagai satu sandiwara, ini sekaligus akan mengguris hati bukan saja keluarganya tapi juga sahabat-sahabat mereka yang telah pun sama-sama berjuang dalam mempertahankan Lahad Datu ketika pencerobohan itu. Ya, dalam hal ini juga kita perlu melihat bahawa para pemimpin, ahli politik perlu mengambil kira sensitiviti rakyat dalam mengeluarkan kenyataan, kerana orang kata kerana mulut badan binasa. Dan ada lagi kenyataan yang viral kalau kita boleh lihat di laman sosial, namun kita perlu lihat dari perspektif mana sebenarnya apa yang dimaksudkan dari kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammadin Ketapi, sebelum kita terus melompat membuat andaian atau spekulasi. Tapi apa pun sebenarnya sebagai orang yang di hadapan itulah barisan kepimpinan dan juga ahli politik perlu menjaga sensitiviti rakyat itu apabila mengeluarkan apa-apa pun kata-kata anda. Dan kepimpinan itu adalah melalui tauladan.
Okey, baiklah. Ya. Saya rasa kita perlu berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan laporan yang semakin menarik sebenarnya apabila saya bagi satu je tajuk dia. Suami isteri mungkin mula bergaduh apabila moratorium berakhir. Berdasarkan pakar psikologi. Kami akan bawakan selepas ini. Gigi, kalau tadi Gigi cakap mengenai kerana mulut badan binasa, tapi kalau bergurau tak kena tempat juga, itu juga boleh membinasakan diri sendiri juga. Dan inilah yang akan kami bawakan kepada anda, cerita mengenai seorang influencer yang muat naik video prank yang menggunakan gelang COVID-19 ataupun seakan-akan gelang COVID-19 itu. Yang mana kalau kita lihat laporan yang anda saksikan sekarang ini, pakai gelang pink untuk prank, kerajaan akan serahkan kepada polis. Ini kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tegaskan mana-mana individu pakai gelang merah jambu gara-gara untuk tujuan gurauan prank boleh dianggap melakukan kesalahan. Terdapat dua kesalahan pertama. Yang pertamanya adalah dia benar-benar dikuarantin dan memakai gelang pink untuk keluar, tentunya dia akan dikenakan tindakan. Dan yang keduanya adalah kalau tidak dikenakan kuarantin tetapi semata-mata memakai gelang tersebut, dia juga menipu kerana menggunakan bahan atau peralatan KKM untuk tujuan menipu orang ramai. Dia salah kerana melakukan kesalahan tersebut. Katanya pihaknya akan menyerahkan kepada pihak polis untuk melihat kepada tindakan yang boleh diambil dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, itu adalah yang berlaku kepada seorang influencer pada 15 September lepas, yang mana dia memuat naik video menunjukkan dia pakai gelang pink tak kala makan di sebuah restoran. Video berkenaan mendapat kontroversi dan menerima kecaman hebat daripada netizen di media sosial. Ada yang menyatakan bahawa ini bukan perkara untuk kita boleh main-main dan sebagainya kerana melibatkan nyawa dan juga melibatkan anggota petugas Barisan Harapan itu. Cuba kita bayangkan, Gigi. Kita call sebab tengok ada individu pakai gelang sebab kita tak berani nak dekat dengan dia, tapi kita call petugas kesihatan, tengok-tengok itu adalah hanyalah gelang palsu. Itu hanyalah gurauan dan semata-mata. Ini dah membazirkan masa, membazirkan anggota petugas Barisan Harapan. Perkara-perkara inilah mungkin kita boleh berikan perinciannya kerana ini adalah perhatian untuk kita berikan juga. Kerana Gigi, ini bukan perkara yang main-main, ini melibatkan nyawa dan sebagainya. Kalau merugikan banyak masa dan juga wang ringgit banyak pihak. Sebab dalam masa yang sama kita melihat dalam kegusaran kita ini ada juga pihak yang mengambil kesempatan untuk mempermainkannya. Bagi saya benda lain boleh buat gurau lah. Jangan sesekali membuat gurau dari segi mengenai hal keselamatan dan juga kesihatan. Dan kita perlu peka dengan apa yang terjadi sebab orang kata mula-mula gurau, lepas tu jadi betul-betul lah baru tahu kan. Betul. Inilah videonya. Kami terpaksa blurkan sedikit untuk tidak mahu mendedahkan sebarang pihak, tapi ini adalah antara rakaman-rakaman yang dia buat. Ini adalah satu video yang kontroversi. Ya, seakan-akan lawak. Bukanlah nak kata kita tak boleh nak cool ke, ini sekadar gurauan dan sebagainya, tak boleh nak chill ke apa. Tak, tapi cuma ini melibatkan petugas Barisan Hadapan itu dan tanggungjawab mereka yang terpaksa mereka pikul daripada bulan Mac lepas. Kita ingat balik, mereka tak tidur kerja sehari semalam 24 jam, ada yang terpaksa berjauhan dengan anak-anak dan sebagainya, dan hari-hari membahayakan nyawa untuk memastikan bahawa keselamatan orang awam itu terjaga. Itu antara mungkin kita boleh juga kali ini tiba masanya tanggungjawab itu diserahkan kepada kita apabila PKPP itu mula dilaksanakan, diberi kebebasan dan sebagainya. Tanggungjawab itu kini berada di bahu kita untuk kita pula menjalankan tugas yang telah pun dijalankan oleh petugas Barisan Hadapan selama boleh kata lebih daripada 2 bulan. Hampir 80 hari. Hampir 80 Dan hari. untuk membuat video tersebut bagi saya tidak patutlah, tidak wajar keluar kepada kita mengeluarkan salah satu video itu bagi tujuan untuk meraih publicity lah sebenarnya kan. Kita boleh juga guna marketing cara lain lah, Gigi. Okey, ini satu lagi isu yang menjadi hangat dibincangkan. Kalau kita lihat sebelum ini, berbasikal menjadi satu hobi yang semakin digemari oleh orang ramai, tetapi dalam masa yang sama kita lihat juga ada kumpulan-kumpulan berbasikal yang dilihat menggunakan lebuh raya. Dan ada saya tengok video yang tular seorang penunggang basikal ini mengikut di belakang lori, dan ada juga yang berkumpulan sehingga menyukarkan peralihan ataupun peraliran trafik itu berlaku. Dan ini adalah kenyataan daripada Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias, yang menyatakan bahawa
Individu yang gagal mematuhi larangan berbasikal di lebuh raya boleh dikenakan denda tidak kurang RM300 dan tidak lebih RM2,000 jika sabit kesalahan. Mereka yang gagal patuh pada papan tanda larangan berbasikal sebenarnya melakukan kesalahan di bawah Seksyen 79/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti berbasikal hanya dilarang di lebuh raya tapi masih lagi dibenarkan di jalan persekutuan, jalan negeri, jalan bandaran dan juga lain-lain jalan. Dan itu adalah kenyataan JSPT juga nasihatkan kepada penunggang basikal yang ingin jalankan aktiviti berkenaan sentiasa patuh kepada peraturan undang-undang yang jalan raya yang ditetapkan. Ada yang menyuarakan orang kata pendapat lah kepada siapa yang ingin berbasikal dan sebagainya, selepas ini perlu didaftarkan lesen, perlu diberi nombor plate dan sebagainya. Itu masih lagi pada peringkat perbincangan dan yang perkara yang paling pokok sekarang ini adalah apabila orang ramai telah mulakan hobi ini, sudah pasti golongan suara-suara mereka ini begitu ramai dan saya lihat juga ramai yang mendesak untuk mengadakan ataupun membina fasiliti untuk mereka, fasiliti yang lebih baik daripada sedia ada sekarang ini. Gigi pernah tak lalu di sekitar Jalan Raya Kuala Lumpur, lihat kepada laluan berbasikal tu? Sekarang kita tengok apa yang jadi. Betul, laluan basikal tu kebanyakannya tidak banyak, satu perkara, dan ia sebenarnya isu yang sudah beberapa tahun. Saya juga pernah membuat laporan mengenai laluan berjalan berbasikal ini. Tetapi kalau kita tengok perspektif sekarang, satu, mereka ramai dah berbasikal kan. Dan juga apa yang penting adalah undang-undang itu, saya rasa denda ini sangat wajar kerana kalau kita tengok satu lagi perspektif ialah untuk keselamatan banyak pihak. Sebab di jalan raya tu bukan hanya anda seorang saja yang berbasikal, ada kenderaan berat, lori, ada pacuan 4 roda, semuanya mahu ke tempat masing-masing dalam keadaan selamat. Jadi anda sebagai penunggang basikal perlu melihat keselamatan itu dengan lebih besar lagi. Jangan rasa nak nak try, nak cuba kan. Dan dalam masa yang sama, fasiliti itu penting supaya mereka ini berada dalam keadaan yang selamat dan juga terkawal, dan melihat kepada fasiliti-fasiliti yang ada yang rosak, ada yang jalannya tak stable, itu pun mengundang bahaya juga kepada pengguna basikal. Fasiliti siap nanti dah habis pula trend berbasikal ni. Kan? Lama lagi ni hobi mahal. Kan. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada cerita suami isteri mungkin mula bergaduh apabila moratorium itu berakhir. Ini adalah kenyataan daripada pakar psikologi. Tempoh bayaran moratorium yang bakal tamat pada akhir September bulan ini mungkin menjadi permulaan punca pergaduhan antara suami isteri yang kesempitan wang. Pakar psikologi UM, Profesor Madya Dr. Marini Muhammad Noor berkata, situasi itu juga boleh mempengaruhi individu yang belum berkahwin dan perlu membayari kehidupan seharian termasuk sewa rumah dan juga kenderaan. Dan pergaduhan itu akan berlaku kerana tahap kewangan sesebuah keluarga semakin lama semakin menyusut. Selain dalam masa yang sama, wang semakin diperlukan bagi mereka yang mempunyai anak. Kalau tidak ada anak sekalipun, duit itu diperlukan untuk bayar apa yang patut, perbelanjaan rumah, sewa, makan minum, minyak, bil air, bil elektrik. Dan kalau kedua-dua bekerja, janganlah pula kata duit abang, duit saya, duit saya, duit saya. Tidak boleh begitu. Kalau kurang kewangan, suami isteri harus bergabung, memastikan bahawa ada bayaran-bayaran yang perlu dibayar oleh suami, ada pula bayaran yang perlu dibayar oleh isteri. Isteri tak boleh kata abang ketua keluarga, abang kena bayar semua. Tak boleh begitu. Itu yang dinamakan sebagai persefahaman. Jadi kalau elok, seelok-eloknya aspek pembelanjaan ini perlu bersiap sedia, dalam masa yang sama cuba elakkan dari berhubung ataupun berkenalan dengan alung, kerana ini juga akan menambah lagi penderitaan dalam rumah itu. Dan ini kalau kita lihat adalah memainkan peranan besar dalam psikologi sesebuah rumah tangga itu kan. Dan wang memainkan peranan penting dalam kesejahteraan sesebuah keluarga juga. Dan bagi saya, kalau untuk perkara ini, suami atau isteri perlu berbalik kepada pihak bank itu sendiri, berbincang bagaimana mereka boleh menyelesaikan perkara itu, kerana kita tahu sekarang pun bank pun dah menawarkan banyak insentif atau inisiatif atau berjalan kepada mereka yang mengalami masalah kewangan ketika ini, kerana kita faham ramai yang mengalami masalah kewangan kerana PKP ini bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia khususnya. Ya, betul tu. Dan malah Menteri Keuangan, pihak-pihak bank dan sebagainya telah pun menyatakan bahawa kepada mereka di luar sana, tolong jangan tunggu saat-saat akhir moratorium itu berakhir pada hujung September ini. Tolong pergi kepada bank, bincang, terutama sekali mereka yang melibatkan perniagaan kecil dan juga sederhana. Pergi dengan bank, bincang seawal mungkin untuk melihat kepada
cash flow yang ada dalam perniagaan itu supaya dapat dikekalkan perniagaan dan tidak mengalami sebarang tekanan ketika mana cuba untuk bangkit semula akibat krisis pandemik COVID-19 ini. Okey Gigi, kita nak masuk sedikit perkembangan hiburan. Gigi, apa cerita Gigi? Okey, ini berkenaan dengan Gegar Vaganza musim baru, dan ini nama-nama artis baru yang akan masuk ke Gegar Vaganza. Mereka bukan artis barulah, mereka artis lama, tapi nama baru untuk musim ini. Legend of course. Ada Nur Aniza Idris, ada Yan Zain, ada Mus Mei yang akan masuk Gegar Vaganza musim ini. Dan paling menarik sekali penyanyi yang sangat masyhur itulah lagu irama tradisional Nur Aniza Idris akan masuk Gegar Vaganza. Sebab kalau kita tahu, kalau kita selalu menonton Gegar Vaganza, Gegar Vaganza ni akan masuk banyak genre kan. Ada rock lah, ada pop lah, tapi itu yang menariknya, macam mana kita nak tengok Nur Aniza Idris menyanyikan lagu rock selepas ini, dan mungkin kalau Musme tu menyanyikan lagu pop atau rap ataupun kan? irama Malaysia bersifat tradisional Musme kan? memang boleh nyanyi lagu irama Malaysia, tapi cuba kalau rapping tu, kalau hip hop ke K-pop ke, mungkin menarik sikit kan. Itu adalah antara perkara-perkara yang boleh kita saksikan untuk Gegar Vaganza pada musim ini. Tapi perlu diingatkan, Gegar Vaganza GV ataupun GV musim ini hanya boleh dihadiri oleh 250 penonton saja, disebabkan oleh norma baharu COVID-19 itu sendiri. Dan katanya selaku ini adalah penting untuk kelab-kelab artis-artis itu sendiri untuk memainkan peranan ketika mana hanya 250 saja penonton dibenarkan, dan mereka ini adalah antara salah satu daripada mereka juga untuk memberikan sokongan kepada artis-artis yang anda minat itu sendiri. Gigi minat siapa Gigi? Saya suka Yan Zain. Sebab saya rock and roll forever. Okey, so akan mula bersiaran pada 11 Oktober ini. Itu saja yang kami bawakan untuk Awani Pagi pada jam ini. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, boleh pergi ke astraawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.